عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan dan puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama pada pagi yang mulia ini kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah atas peluang dan kesempatan yang dikurniakan Allah. Alhamdulillah kita dapat sama-sama solat subuh secara berjamaah. Dan Alhamdulillah pada pagi 14 Ramadan tahun 1443 pada hari ini kita diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita duduk dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Insya-Allah pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan Qisasul Quran. Berkenaan dengan kisah-kisah Al-Quran yang kita semua sedia maklum bahawa sesungguhnya di dalam Al-Quran mengandungi banyak kisah. Maka untuk nak memudahkan kefahaman kita dan nak membantu untuk kita memahami seberingkas berkenaan dengan kisah Al-Quran, jadi kita terbitkan satu buku kecil ni tuan-tuan sekalian, tajuknya Kisah Al-Quran Teladan Insan. Jadi pagi ni kita akan berikan secara percuma para jemaah sekalian. Saya letakkan di tengah belakang tu, ada tak ni kat belakang Haji Baju Putih. Jadi minta tolong edarkan. Boleh kan? Boleh edarkan, dapatkan salah satu naskah. Dan insya-Allah kita akan merujuk kepada buku. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, apabila kita menyebut berkenaan dengan kisah Al-Quran, pastinya tuan-tuan sekalian di dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak kisah yang Allah paparkan. Secara umumnya kisah Al-Quran ini mengandungi dua perkara. Satu, kisah orang yang beriman. Satu, kisah orang yang kufur. Itu secara umum bila kita menyebut berkenaan dengan kisah Al-Quran. Sama ada kisah orang yang beriman ataupun kisah orang yang kufur, pastinya ia memberikan ibrah. Sebab itu tajuk kita Qisasul Quran Ibrah lil Insan. Kisah-kisah Al-Quran memberikan pengajaran teladan buat insan. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak berkongsi salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam Al-Quran, yang mana dia termasuk dalam kelompok Qisasul Anbiya, iaitu kisah para nabi.
Kerana di kalangan orang yang beriman dibahagikan oleh para ulama, satu kisasul anbiya, kisah para nabi, dan satu lagi kisah orang-orang yang soleh. Mereka bukan nabi, tapi mereka orang yang beriman, orang yang soleh. Contoh, kita baca kisah Ashabul Kahfi, kan kita baca kisah Ashabul Ukhdud, kita baca kisah Maryam, kita baca kisah Imra'atu Fir'aun. Jadi ini merupakan kisah orang-orang yang soleh yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka para hadirin sekalian, sebagai muqaddimah, kita nak mengingatkan menjadi satu tanggungjawab kepada kita semua untuk memartabat dan mengangkat kisah para nabi sebagai satu kisah yang boleh memberikan suatu motivasi, semangat kepada kita. Bahkan kisah-kisah nabi ini dia menjadi penawar segala kesedihan dan kesulitan. Bahkan ia juga boleh menjadi petunjuk untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara perkara yang kita kena sedar. Kerana bila kita baca Quran, kisah-kisah Nabi khususnya, dia bukan sekadar untuk dibaca dan bukan sekadar untuk diketahui, tetapi diberikan pengajaran dan iktibar sebagai peringatan untuk kebaikan kita bersama. Termasuklah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi buku ni tuan-tuan sekalian, kita fokus kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana para hadirin sekalian, Nabi Ibrahim mendapat beberapa gelaran yang istimewa. Antaranya, Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, kan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ratusan para rasul yang diutuskan oleh Allah, para ulama menyatakan bahawa hanya 2 orang sahaja rasul yang mendapat gelaran Khalilullah. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabi Ibrahim. Kemudian para hadirin sekalian, Nabi Ibrahim juga digelar sebagai Abul Anbiya. Makna Abul Anbiya ni bapa bagi sekalian para nabi. Dan ini bukanlah bermaksud semua nabi itu ayah mereka Nabi Ibrahim. Dah panggilnya Abul Anbiya. Kan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yaqub, semua ayah mereka itu Nabi Ibrahim. Bukan itu maksud Abul Anbiya. Tetapi Abul Anbiya, bapa bagi sekalian para nabi, membawa maksud sebagai satu simbolik betapa ramainya para nabi, kan kita kata berasal daripada Nabi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ismail, kemudian satu lagi Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ismail terus bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ishaq, kita sudah maklum, lahiran Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan ramai lagi bani ataupun nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai Abul Anbiya. Maka para hadirin sekalian, sebelum kita nak berkongsi kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mari sama-sama kita perhatikan dahulu bagaimana ketinggian kedudukan Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita merujuk dalam Al-Quran, di sana terlalu banyak pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Tuan-tuan boleh rujuk muka surat 2, bagaimana kita akan menyaksikan betapa banyaknya pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Cuma tuan-tuan sekalian, saya nak mohon maaf banyak-banyak sebab buku ni tulisan dia kecil sikit. Dan mungkin tuan-tuan yang tak pakai spek kan agak struggle juga nak baca. Apa pun tuan-tuan sekalian, di antara pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim, kita rujuk pada nombor 3. Nombor 3 tuan-tuan sekalian merujuk kepada surah An-Nahl, kan surah Lebah, ayat 120, 121. Dan pada 2 ayat ini, para hadirin sekalian, mengandungi 5 sifat yang terpuji yang ada pada Nabi Ibrahim, kan yang disebut Al-Awsaf At-Tayyibah, sifat-sifat yang terpuji. Di mana tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Jadi para hadirin sekalian, kalau kita perhatikan pada nombor 3 itu, kita menyebut seorang pemimpin, kemudian hanif, kemudian teguh akidah dan bersyukur. Hakikatnya tuan-tuan ada 5 sifat, kita tertinggal satu lagi sifat. Jadi kalau tuan-tuan ada bawa pen, tuan-tuan boleh tambah satu lagi. Merujuk kepada ayat ini ada 5 sifat. Pertama, Allah berfirman kana ummatan. Jadi apa makna ummatan? Disebut maknanya pemimpin. Apa makna pemimpin di sini? Pemimpin bagi orang-orang yang soleh. Sebab apa tuan-tuan? Ummah. Apa makna ummah? Kita biasa sebut ummah ni umat manusia. Jadi sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi Ibrahim ni ummah? Para ulama tafsir menyatakan bahawa seolah-olah Nabi Ibrahim ini sebagai umat yang ramai, kerana padanya itu terkumpul banyaknya sifat-sifat yang mulia. Kan kerana pada diri Nabi Ibrahim itu banyaknya sifat-sifat yang mulia, seumpama macam umat manusia yang memiliki sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun seorang seumpama ramai orang, ini kita kata kelebihan yang Allah menyatakan berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian sifat yang kedua, qanitan lillah, seorang yang sangat tekun beribadah, yang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang ada pada Nabi Ibrahim, yang sepatutnya kita jadikan contoh. Khususnya tuan-tuan, kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang sangat baik untuk kita fokus meningkatkan ibadah. Semua tuan-tuan, sehari dua ni bila kita pergi tazkirah semain tarawih tu, biasalah kan, antara kata bukanlah hari kan, antara keluhan AJK dia terusak dan cepat sangat kurang dan jemaah mari. Dan biasalah seperti PKP kan, macam penuh jarak-jarak, jadi bila rapat ni dah kurang sangat. Jadi maknanya sepatutnya kita semakin hampir hujung Ramadan semakin kuat beribadah. Maka hadirin sekalian, ini sifat Nabi Ibrahim disebut oleh Allah qanitan lillah. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan. Apa makna hanif? Iaitu cenderung kepada kebaikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang manusia, seorang rasul yang senantiasa cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara yang baik, dan bukan cenderung kepada perkara-perkara munkar, perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, Allah menyebut walam yakum minal musyrikin. Ini juga sifat yang terpuji yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sesekali tidak mensyirikkan Allah. Para hadirin sekalian, kenapa Allah menegaskan sifat Nabi Ibrahim walam yakum minal musyrikin, tidak pernah mensyirikkan Allah? Kerana tuan-tuan sekalian, kita kena merasai dan menjiwai dan memahami bagaimana keadaan Nabi Ibrahim ketika mana diutuskan oleh Allah, dalam keadaan di sekelilingnya mensyirikkan Allah, menyembah berhala. Termasuklah ayahnya sendiri yang bukan setakat mensyirikkan Allah, tetapi salah seorang daripada pengukir dan pembuat batu berhala. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam keadaan di sekelilingnya itu mensyirikkan Allah, tiba-tiba Nabi Ibrahim, seorang manusia, seorang pemuda yang dapat menjaga akidahnya, sesekali tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting tuan-tuan sekalian, kerana nanti kita akan jumpa kisah Nabi Ibrahim seolah-olah mencari Tuhan. Kan kisah Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya, tengok bintang, macam Tuhan hilang, bukan Tuhan ni. Tengok bulan-bulan,
kan, kemudian hilang. Bukan Tuhan ni. Tengok pula matahari, Tuhan kok buat besar, tengok hilang. Bukan ni. Jadi tuan-tuan kata sesetengah orang Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, kan, sebab bulan tak jadilah, sebab bintang pula tak jadilah, sebab matahari pula maka tak jadilah. Jadi perkara ini tertolak. Sebab apa? Allah menegaskan walam yaku minal musyrikin. Sesekali Nabi Ibrahim tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, syakiran li'an'umih. Sifat terpuji yang ada pada Nabi Ibrahim disebut oleh Allah dalam ayat ini, iaitu seorang yang mensyukuri nikmat Allah. Tuan-tuan perhatikan ayat ni, syakiran li'an'umih. Kalau kita belajar bahasa Arab, yang kita akan belajarlah tentang nahwu dan saraf, di mana perkataan li'an'umih, an'um maknanya tuan-tuan dia daripada kita sebut wazan af'ul. Kan yang kita bahasa, kalau tuan-tuan ingatlah belajar bahasa Arab dulu lah, kan, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, semua tu lah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila disebut an'um, li'an'umih, maknanya daripada wazan af'ul. Para ulama tafsir menyatakan bahawa apa makna an'um di sini, maknanya nikmat-nikmat yang kecil, nikmat-nikmat yang kita kata yang biasa-biasa. Jadi Nabi Ibrahim tetap bersyukur kepada Allah sekalipun Allah kurniakan nikmat yang mungkin kecil, nikmat yang mungkin biasa-biasa berbanding dengan orang-orang lain. Dan ini sifat yang sangat terpuji, yang tidak semua manusia boleh buat. Pada kadang-kadang kita ni bersyukur pada Allah bila rasa nikmat besar, nikmat sikit-sikit kita lupa untuk bersyukur pada Allah. Ataupun nikmat-nikmat yang selalu kita dapat. Itu Nabi sebut ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang selalu manusia lupa untuk bersyukur, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapar. Itulah perkara yang kita jarang-jarang nak manfaatkan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tuan-tuan sekalian di antara sifat yang terpuji yang Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Dan banyak lagi tuan-tuan sekalian, nanti insya-Allah tuan-tuan boleh baca di rumah masing-masing. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kita nak pergi pula berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim. Para hadirin sekalian, sekarang ni kita masih lagi berada di bulan Ramadan. Kita dah habis dah 13 hari, hari ni dah masuk hari yang ke-14. Bila kita sebut kita berada di bulan Ramadan, pastinya di antara perkara yang kita dituntut untuk melaksanakannya iaitu memperbanyakkan doa. Dan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Sebab apa para hadirin sekalian? Selama 30 hari, selama sebulan ni tuan-tuan sekalian, doa mustajab pada siang dan malam. Ini kita tak akan dapat tuan-tuan pada bulan-bulan yang lain. Siang tuan-tuan waktu mustajab daripada subuh sampai ke maghrib. Tuan-tuan malam pun waktu mustajab untuk kita perbanyakkan doa. Dan pastilah di antara doa yang terbaik yang boleh kita amalkan iaitu doa-doa daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan di antara doa yang terdapat dalam Al-Quran iaitu doa para Nabi. Termasuklah doa Nabi Ibrahim AS. Jadi para hadirin sekalian, dalam Ustaz 3 ini kita datangkan contoh 5 doa Nabi Ibrahim AS yang boleh kita amalkan. Cuma masa kita terbatas para hadirin sekalian, kita nak kongsi satu sahaja, iaitu merujuk kepada nombor 3. Tuan-tuan perhatikan doa nombor 3, doa dikurniakan zuriat dan keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Doa ni saya kira tuan-tuan pun dah hafal dan biasa pun amalkan. Cuma kita peringatkan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim pada ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan solat, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Para hadirin sekalian, biasanya ulama dia kepitkan dua doa. Satu doa ni surah Ibrahim ayat 40. Satu lagi doa nanti tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Furqan. Atau ingatlah surah Al-Furqan juzuk 19 ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga doa yang masyhur. Jadi biasanya dibaca dua doa ni. Kita nak minta zuriat yang sejuk mata memandang. Jadi kita juga minta pada Allah dalam doa ini untuk Allah jadikan kita di kalangan hamba-Nya yang mendirikan solat. Dan kita kena ambil kesempatan berada di bulan Ramadan. Sebab kita semua maklum para hadirin sekalian, kelebihan kita berada di bulan Ramadan, futtihaz abwabul jannah. Antara kelebihan iaitu dibuka pintu-pintu syurga. Antara lain ia membawa maksud Allah permudahkan untuk urusan beribadah. Jadi antara ibadah yang kita kena jaga iaitu solat. Dan para hadirin sekalian, pastilah solat itu paling utama kita merujuk kepada solat fardu. Dan ingat tuan-tuan sekalian, dalam bab solat fardu ini ada pesanan Nabi untuk kita berikan perhatian. 5 solat fardu yang diwajibkan tuan-tuan sekalian, maka ada 2 waktu yang sangat-sangat dituntut untuk kita melaksanakan secara berjamaah. Kerana di sana adanya basyirah, khabar gembira, berita gembira berkenaan dengan fadilat yang besar yang Allah kurniakan kepada mereka-mereka yang dapat melaksanakan solat isya dan solat subuh berjamaah. Dan dalamnya itu juga para hadirin sekalian, Nabi memberikan inzar, memberikan amaran. Ini kita kena faham sungguh-sungguh. Sebagai kita sebut umat Nabi SAW, khususnya kaum muslimin, di mana ada 2 solat fardu yang sangat dituntut untuk kita dirikan secara berjamaah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, qala Rasul, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-layla nisfa, wa man salla as-subha fi jama'atin faka'annama salla al-layla kullah. Nabi bersabda, barang siapa yang solat isya' berjamaah, maka kelebihannya Nabi sebut faka'annama, seumpama dia itu mendirikan malam. Maknanya dia solat malam qiyamul lail nisfah, separuh daripada malam. Tuan-tuan, apa makna separuh daripada malam ini? Iaitu separuh daripada waktu malam. Malam kita sedang maklum bermula maghrib, berakhir subuh. Yang rasa tak boleh, tak mampu kita, tuan-tuan. Ini yang disebut besarnya ganjaran mereka-mereka yang dapat solat isya' berjamaah. Dan kita kena ambil peluang di bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Sebab apa? Biasa dah kita nak siap-siap sembahyang tarawih. Cuma kadang-kadang sebahagian, tak tahulah besar ke kecil kita ni, lebih tumpu kepada tarawih. Ada solat maghrib kat rumah, isyak pun kat rumah, lepas selesai baru dia turun sembahyang tarawih. Sedangkan tuan-tuan sekalian, yang dituntut berjamaah pastilah solat fardu.
Jadi sebab itu kita kena ambil peluang berada di bulan Ramadan. Bulan lain mungkin kita kalut dan macam-macam cerita. Di bulan Ramadan insya-Allah kita fokus. Kalau tuan-tuan sekalian, setiap malam, bayangkan bermula malam yang pertama sampai malam terakhir, kan malam 30 Ramadan, setiap malam kita turut solat Isyak berjamaah, insya-Allah tuan-tuan sekalian dapatlah Lailatul Qadar. Dapat. Tak perlu kita nak pening pada ustaz, malam ni ganjil ke genap. Kita hadir rembat ustaz, agak-agak daripada ganjil tu mana nak bagi tumpuan 21 ke 23 ke 25 ke 27. Tuan-tuan, kalau kita nak bahas ganjil genap pun banyak perbahasan. Cuma kita nak sebut ini kelebihan yang Allah sediakan solat Isyak berjamaah. Kemudian Nabi sebut pula, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka seumpama dia qiyamul lail, solat malam seluruhnya. Ulama sebut tuan-tuan, Isyak berjamaah separuh, subuh berjamaah separuh, cantum 2 penuh. Kalau malam tadi Isyak berjamaah kita dapat buat, alhamdulillah pagi ini subuh berjamaah, maka insya-Allah perniagaan Allah ganjaran pahala seumpama kita qiyamul lail daripada maghrib sampai subuh. Tak pernah kita jumpa orang macam tu. Bahkan para hadirin sekalian, apabila dilakukan di bulan Ramadan, pastilah ganjaran itu berlipat kali ganda. Ini tuan-tuan sekalian satu basyirah, khabar gembira. Sebab itu kalau kita dapat amalkan di bulan Ramadan, Isyak berjamaah, subuh berjamaah selama 30 hari, insya-Allah lepas Ramadan kita akan jadikan sebagai rutin harian. Itu dari sudut berita gembira. Di sana ada pula berita inzar, amaran, ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang berat untuk mendirikan solat Isyak dan subuh berjamaah, ini tuan-tuan sekalian sebagai satu peringatan, amaran dan ancaman, di mana Nabi bersabda, inna athqala salatal munafiqin, sesungguhnya solat yang paling berat didirikan oleh orang-orang munafik, iaitulah solat Isyak dan subuh berjamaah. Ini Nabi sebut di antara tanda-tanda orang munafik. Kita bukan nak tengok orang lain, tengok kita. Kan Nabi sebut di antara tanda-tanda orang-orang munafik, mereka akan rasa berat untuk mendirikan solat Isyak dan subuh berjamaah. Sehingga kan Nabi menyatakan bahawa sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung kelebihan fadilat dalam salat Isyak dan subuh berjamaah, la atauhuma walau kana habwa, pasti mereka akan datang juga walaupun dalam keadaan merangkak. Tuan-tuan dah jumpa orang mari sembahyang merangkak? Tak pernah lagi, tuan-tuan. Itu gambaran walaupun sakit teruk macam mana pun turun juga. Sebab apa? Besarnya kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah, apabila kita menelusuri kisah Nabi Ibrahim, khususnya dalam Al-Quran, pastinya tuan-tuan sekalian di dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak episod plot kisah Nabi Ibrahim. Saya nak ringkaskan, kita akan jumpa bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang zalim. Namanya disebut Namrud. Dalam riwayat lain menyebut Namrus. Dia ada 2 riwayat. Satu sebut Namrud, satu sebut Namrus. Baik, itu tuan-tuan sekalian, Al-Quran tidak berbicara berkenaan dengan pendetilan nama, masa bila, di mana. Kan, kerana di sana ada perbahasan yang banyak. Cuma kita nak fokus raja yang zalim. Jadi berhadapan raja yang mengaku diri sebagai Tuhan. Kemudian kita akan jumpa juga bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaumnya yang mensyirikkan Allah. Kita juga akan membaca kisah Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya yang tidak beriman kepada Allah.
kita juga akan berharap membaca kisah bagaimana ujian Nabi Ibrahim bersama dengan isteri-isterinya, kemudian Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya, dan di antara kemuncak kisah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sehingga kaumnya mencampakkan Nabi Ibrahim dalam api. Ni tuan-tuan sekalian, bagaimana kisah yang banyak Allah ceritakan. Dan pastilah setiap episod dan kisah itu mengandungi pengajaran. Para hadirin sekalian, masa kita nak ambil dah, maka kita nak ambil satu sahaja contoh kisah yang boleh sama-sama kita jadikan sebagai peringatan dan panduan untuk renungan kita bersama. Mari sama-sama kita merujuk pada muka surat 5, iaitu berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Seorang ulama Mesir namanya Ad-Doktor Zadul Najjar. Dia karang satu kitab Al-I'jaz Al-Imbai fil Quranil Karim. Bagaimana mukjizat penceritaan. Sebab Quran ni satu mukjizat, dan mukjizat Al-Quran ni dibahaskan daripada pelbagai sudut. Termasuk ada yang dibahaskan dari sudut Al-I'jaz Al-Imbai, mukjizat dari sudut pengkisahan. Kan, yang cerita-cerita Allah sebut dalam Quran ni ada mukjizatnya, ada keunikan luar biasa. Termasuk bagaimana Dr. Zadul Najjar mengkaji berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Bila mana dia kaji tentang kisah Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya, tuan-tuan akan dapati ada 5 surah yang Allah ceritakan. Nanti tuan-tuan boleh rujuklah, kita dah nyatakan di atas tu 5 surah berserta dengan nombor-nombor ayatnya. Maka pagi ni tuan-tuan kita nak ambil satu saja, bagaimana Allah menceritakan dalam surah Maryam pada ayat 41 hingga ayat 45. Ini merupakan antara ayat-ayat yang Allah merekodkan perbualan dialog Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Firman Allah, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Jadi tuan-tuan sekalian, Allah berfirman, dan ceritakanlah wahai Rasulullah akan kisah Nabi Ibrahim. Apa maksud ayat ini tuan-tuan sekalian? Allah perintahkan Rasulullah untuk ceritakan kisah Nabi Ibrahim kepada umatnya yang mensyirikkan Allah. Sebab apa tuan-tuan perlu diceritakan? Antara hikmahnya yang disebut oleh para ulama, iaitu bagaimana kisah Nabi Ibrahim sangat, kita kata, dekat dengan apa yang berlaku kepada kaum musyrikin. Antaranya tuan-tuan sekalian, kaum musyrikin, masyarakat Arab jahiliyah yang terus-menerus menyembah berhala, mensyirikkan Allah. Bila Rasulullah berdakwah kepada mereka, mereka memberikan alasan, kami mengikut agama nenek moyang kami. Itu alasan mereka. Kan kita bukan tak nak ikut agama Nabi Muhammad, bukan tak nak ikut agama Muhammad, tapi kita ikut agama nenek moyang. Tuan-tuan, alasan mereka ikut agama nenek moyang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah, ceritakan kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Kenapa kena cerita tuan-tuan sekalian? Antara hikmahnya kerana Nabi Ibrahim juga merupakan nenek moyang mereka. Kalau pakai alasan nenek moyang, maka ketahuilah Nabi Ibrahim merupakan nenek moyang mereka juga. Sebab daripada Rasulullah kan bersambung sampailah Nabi Ismail dan sampailah Nabi Ibrahim. Jadi kenapa tak ikut agama Nabi Ibrahim? Innahu kana siddiqan nabiyya. Allah menegaskan Ibrahim seorang yang membenarkan lagi seorang nabi. Jadi ikutlah yang benar, ikutlah yang betul. Jadi kalau itu alasan nak ikut agama nenek moyang, maka kenapa tidak mengikut agama Nabi Ibrahim alaihi salam? Jadi ini tuan-tuan antara hikmah yang besar.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk ceritakan kisah Nabi Ibrahim kepada umat? Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan beberapa ayat selepas daripada itu yang berbicara berkenaan dengan dialog Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Para hadirin sekalian, saya nak terus pergi kepada pengajaran. Tuan-tuan boleh tengok di bawah tu, ada 3 perkara yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Yang pertama, para hadirin sekalian, nak menunjukkan ketinggian adab dan akhlak seorang anak terhadap ayahnya. Walaupun Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya yang berbeza agama, kan ayahnya yang tidak beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala merakatkan Nabi Ibrahim tetap menghormati ayahnya sebagai dalil dengan memanggil dengan panggilan yang sangat mesra. Kita perhatikan 4 ayat. Bermula ayat 42 sehingga ayat 45, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan perkataan ya abati. Nampak tak tuan-tuan? Halunya Ustaz. Jadi Allah berfirman ya abati. Kalau kita perhatikan ya abati, dia lebih mesra daripada panggilan ya abi. Kan abati dengan abi, kalau kita nak terjemah maksud sama, wahai ayahku. Tapi kalau kita sebut abati dengan abi, abati ni lebih mesra. Kalau kita nak terjemah, tuan-tuan, kita sebut wahai ayah kesayanganku. Jadi tuan-tuan bayangkan Nabi Ibrahim ni berhadapan dengan ayahnya yang tidak beriman, menentang dakwah, mensyirikkan Allah. Tapi dalam bab menghormati ayah, tanggungjawab anak tetap ada. Ini yang dibahaskan dalam perbahasan birrul walidain, berbakti kepada ibu dan ayah. Jadi tuan-tuan sekalian, lihat bagaimana hebatnya akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Tetap menghormati ayahnya sebagai dalil Allah berfirman ya abadi. Nanti tuan-tuan akan lihat, tuan-tuan kalau lepas ni tak ada apa-apa di rumah, dia buka Quran. Tuan-tuan tengok di atas tu surah Maryam ayat 41 sampai 50. Itu kisah penuh dialog Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Cuma tuan-tuan sekalian, buku ni kecil, jadi kita tak muat nak masuk 10 ayat. Kita masuk 5 ayat saja. Lepas pada ayat ni tuan-tuan sekalian, kita akan lihat nanti jawapan balas, respon yang diberikan oleh ayah terhadap Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim dipanggil dengan panggilan nama sahaja. Allah menyebut ya Ibrahim. Jadi ayah panggil anak dengan panggilan nama je. Berbeza tuan-tuan sekalian, kita baca kisah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Cuba tuan-tuan tengok sekejap muka surat sebelah. Kan kisah ni kisah yang popular lah. Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tuan-tuan tengok para hadirin sekalian, Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, qala falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Jadi Nabi Ibrahim memanggil anaknya Nabi Ismail bukan ya Ismail, tetapi ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Berbeza dengan ayah Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ibrahim ya Ibrahim. Maka ini tuan-tuan sekalian, bagaimana tunang Nabi Ibrahim menunjukkan satu contoh seorang anak yang berbakti kepada ibu dan ayah sekalipun berbeza agama. Yang kedua pengajaran tuan-tuan kembali di surat 5, iaitu Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah menghina sembahan ayahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan dialog ni, sesekali Nabi Ibrahim tidak menghina Tuhan ayah. Nabi tak kutuk, kan, tak caci, tak maki. Sebaliknya, kalau kita perhatikan dialog ni, lebih kepada persoalan untuk, orang kata istilahnya, membuka minda. Contoh kalau kita rujuk ayat 42,
Allah berfirman, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an." Wahai ayah kesayanganku, kenapa ayah menyembah Tuhan yang tidak mampu mendengar, yang tidak mampu melihat, dan tidak mampu untuk membantu ayah sedikit pun? Jadi tuan-tuan, ini bukan menghina. Ini Nabi Ibrahim memukakan persoalan dan merayu untuk ayahnya berfikir. Jadi bukan menghina. Dan ini juga termasuk dalam perbahasan fiqh dakwah, fiqh dalam kita berdakwah, yang mana Islam melarang kita menghina Tuhan agama yang lain. Tuan-tuan kalau dia bawa pen, tuan-tuan boleh catat poin nombor 2 tu, tulis surah Al-An'am ayat 108. Nanti boleh rujuk surah Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kamu menghina, memaki, mencaci Tuhan agama yang lain. Jadi Islam melarang. Kalau kita marah, geram sekalipun, jangan sesekali kita menghina. Kalau kita lalu depan batu bukit tu, kita pakai hina belaka, jangan. Itu bukan, kita kata, uslub dakwah yang dibenarkan, yang tepat. Jadi Allah ingatkan, jangan kita menghina Tuhan agama yang lain. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Fayasubbullah, pasti mereka pula akan hina Allah, caci Allah, bighairi ilm, tanpa ilmu, maknanya melampau-lampau. Mungkin kita hina tuan-tuan sikit je, kan, kita hina sekilo je, mereka hina seguni, kan. Jadi pastilah kita sebagai umat Islam rasa malu. Maka jangan kita yang memulakan, jangan kita menghina Tuhan mereka, kerana itu merupakan perkara yang sangat-sangat ditegak dalam agama. Dan yang ketiga, para hadirin sekalian, antara pengajaran yang besar daripada kisah Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya, iaitu Nabi Ibrahim mengingatkan kesan buruk, yakni ancaman kufur kepada Allah. Berdasarkan ayat 45, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Jadi Nabi Ibrahim tidak menghukum ayahnya ahli neraka, tidak. Tetapi Nabi Ibrahim mengingatkan, wahai ayah kesayanganku, aku bimbang, aku khawatir kamu akan diazab, akan diumpat masuk dalam api neraka. Contoh ini antara uslub yang boleh kita apply, boleh kita praktiskan. Kita nak ingatkan anak-anak kita, ahli keluarga kita, kan, penduduk-penduduk di sini, untuk kita taat kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Jangan kita mengukur sebagai ahli neraka, tetapi kita mengingatkan tentang ancaman, balasan buruk mereka-mereka yang ingkar, yang kufur, yang kita kata melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Maka itu lebih dekat dengan seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sidang jemaah sekalian, sebagai kesimpulan umum, tengok kat luar cerah dah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai pengajaran umum, tuan-tuan sekalian, mari tengok pada muka surat akhir, muka surat 12. Pengajaran yang kita datangkan ada 6. Cuma kita nak kongsi satu sahaja. Mari sama-sama kita merujuk pada nombor 3. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yakni beberapa ujian, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Kita dah sebut tadi tuan-tuan, ujian yang Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim terlalu banyak, dan semuanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dilaksanakan, dihadapinya dengan sempurna. Kan Allah tegaskan fa'atammahun,
Maknanya Nabi Ibrahim berhadapan dengan ujian itu dan dilaksanakan segala perintah-perintah Allah. Walaupun sampai ke puncaknya tuan-tuan diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, maka dilaksanakan dengan sempurna. Dan ini memberikan pengajaran kepada kita bahawa apa saja bentuk ujian. Sebab tuan-tuan kita kena sedar, dalam keadaan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, pun diuji dengan ujian yang macam-macam. Apatah lagi kita sebagai manusia, bukan kita ni Khalilullah. Kalau ikut logik akal, pasti kita lagi diuji, kan lagi banyak dan seumpama dengannya. Tetapi asasnya kita nak menyatakan bahawa apa saja bentuk ujian, sama ada ujian kesenangan ataupun ujian kesusahan, maka kita hadapinya sebagaimana orang yang beriman. Merujuk kepada hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'minin, ajaibnya urusan orang yang beriman. Kerana Nabi sebut apa saja bentuk ujian yang Allah datangkan kepadanya, semuanya mereka menganggap itu perkara yang baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Dan apabila diuji dengan ujian kesenangan, mereka bersyukur kepada Allah, itu kebaikan yang ada pada mereka. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan bila mana diuji dengan kesusahan, kepayahan, maka mereka bersabar, itulah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kebaikan ini tuan-tuan tiga. Pertama, dihapuskan dosa. Yang kedua, diberikan ganjaran pahala berlipat kali ganda. Dan yang ketiga, diangkat darjah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu para hadirin sekalian, kita kena faham dan sedar apa jua bentuk ujian, kita hadapinya dengan sebagaimana orang yang beriman, untuk kita mendapat kebaikan di sebalik ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup dulu setakat itu untuk sedikit perkongsian pada pagi yang mulia ini berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Dan pastinya banyak lagi kisah-kisah Nabi Ibrahim yang banyak dia boleh dapat manfaat daripadanya. Bahkan masa kita terbatas, berpun tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan dia memberikan manfaat kepada kita semua dalam usaha untuk kita menjadi manusia yang senantiasa bertadabbur dengan Al-Quran, termasuklah kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit usaha yang kita lakukan pada pagi ini dikira sebagai satu ibadah, satu amal yang soleh untuk kita baru bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, sebelum akhir ada sedikit pengumuman. Pertama, tentang buku ni tuan-tuan sekalian boleh dapatkan seorang senaskah sahajalah, jangan ambil sampai banyak kan, sebab kita terhad. Jadi insya-Allah mudah-mudahan buku ni dapat memberikan pengajaran kepada kita semua. Dan tuan-tuan boleh kita sebut, ambil lah mana yang tuan-tuan nak copy paste dan sebagainya, pada tak ada hak cipta terpelihara, boleh disebar-sebarkan. Dan di belakang buku ni tuan-tuan sekalian ada sedikit iklan. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, saya ni sekarang dah duduk kedai, kita dah fokus untuk pembinaan fasa yang kedua. Alhamdulillah, fasa yang pertama dah selesai untuk dana, habis baru ni dalam sekitar 7 ke 800 ribu. Jadi insya-Allah tuan-tuan bermula selepas raya nanti kita akan mula pula untuk pembinaan fasa yang kedua. Yang kosnya tuan-tuan nak kata besar tak besar sangatlah, sekitar dalam 3.5 juta. Jadi tuan-tuan, kita buka peluang para hadirin sekalian yang ingin memberikan sumbangan dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sumbangan tu sama ada dalam bentuk tunai pun boleh, kita disediakan tabung di belakang, ataupun tuan-tuan boleh terus transfer secara online. Dan tuan-tuan juga boleh bantu kami pertama dengan doa. Dan saya juga mengharapkan di bulan Ramadan ini tuan-tuan boleh titipkan doa, moga Allah permudahkan urusan kami di sana. Dan yang kedua, boleh tolong panjang-panjangkan poster di belakang. Dan tuan-tuan boleh snap dan tuan-tuan viralkanlah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang mendapat manfaat. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, di belakang luar sana kita dapat sedikit
jualan aman, membeli sambil menerima adalah produk-produk yang saya bawa. Antaranya produk kopi daripada Kedah. Tuan-tuan boleh cubalah insya-Allah. Dan banyak lagi lah, ada anak-anak saya tunggu di luar. Saya tak wajibkan tuan-tuan membeli, cuma kita galakkan. Mudah-mudahan saya balik Kedah nanti ringan sikitlah kereta saya. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatian. Maaf di atas kelemahan dan kekurangan. Dan jumpa lagi insya-Allah di lain kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah wa nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan wa a'inna bis-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.